Okay, yang ni kita speed up ya. Yang ni teori saja. So kita banyak pakai SI unit. Kemudian yang lain ni kita ada unit lain, metric system, imperial system. So metric system, kalau tengok kat sini ada tulis kan, dia sama ada CGS, centimeter, gram second, ataupun meter, kilogram second system. Kemudian imperial system ni sebenarnya adalah British unit. Dia ada kat slide sebelah. So saya nak ringkaskan. So ni pun dah tak digunakan sebab kita banyak pakai SI unit. Tengok ni. No longer implemented. Okay. Yang metric system ni tadi yang pecah dua. CGS atau MKS. So kita just baca sekali lalu je lah secara teori dia. So definition of base unit, ni pun boleh baca saja. So tak perlu ingat Okay, saya boleh kata benda ni tak adalah keluar dalam exam. Kita fokus pada benda yang kita nak guna calculation. So ni kita just nak tahu lah history dia. Okay, kalau orang yang nak mendalami bidang ni dia boleh baca. Kemudian kita ada skala and vector. Skala kuantiti ni dia ada magnitude saja. Dia tak ada directional component. Contoh 1 second. Kita tahu 1 second ni kita guna untuk masa. So dia tak ada masa ke kanan, ke utara berapa second, tak ada. So kita baca pukul 3 petang. So 3 petang tu tak ada terlibat dengan mana-mana jarak ke apa kan. Direction. Speed. Okay, speed ni boleh jadi vektor kuantiti. Okay. So temperature, suhu. Suhu ni tak ada arah. Okay. Kalau secara teori lah volume. Volume pun tak ada arah. Volume ni size. Kalau vektor kuantiti ni kita biasanya assign sekali dengan direction sekali. So acceleration kita ada meter per second kuasa 2. So acceleration ni daripada satu point kan ke satu point. Berapa length yang dia travel, kemudian bahagi dengan time dia. Okay, so dia kena ada arah lah, kena ada direction. Kemudian force. Force ni banyak jenis force Kalau yang biasa adalah arah dia north, okay, south, okay, east, west. So ni common lah, atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian displacement ni vektor kuantiti. So kalau kita nak kata bilik kita sebelah bilik A, kalau untuk displacement ni satu location satu. So B ni duduk dekat 1 meter to right. Maknanya kita tahulah arah dia ke kanan. Kalau tak, nilai tu kita tak boleh faham. So displacement ni adalah vektor sebab kita biasa letak displacement ni dengan arah sekali. Okay, kemudian scientific notation and prefix. Okay, scientific notation and prefix ni secara ringkas, kita assign nombor yang besar ni kepada satu format supaya kita mudah baca. Okay, kalau kita baca nilai ni 1, 2, 3, kadang-kadang kita boleh confuse ni juta ke, billion ke, trillion ke. So kalau kita sekali tengok nombor ni kita lagi mudah faham. Okay, 1.23 dah ada 10 kuasa 11. Kosong dia sebenarnya ada 11. Okay, selepas titik 1 ni, kosong ni ada 11. So kita sebenarnya guna scientific notation ni dengan prefix ni untuk mudahkan kita baca sesuatu. Okay, so scientific notation kita tahu dia ada kuasa 1 darab 10 kuasa 10 contoh. Ataupun yang negatif 10 kuasa negatif 2. Dia kosong dia ke belakang kan. Kalau yang 10 kuasa 10 ni ke depan ataupun ke kanan. So prefix ni apa dia? Yang ni.
So kalau kita nak baca daripada nombor ni kan, kita kena kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So baru kita tahu, oh ni trilion. So kalau kita nampak nombor ni 10 kuasa 12, sebenarnya kita boleh nampak dah, oh ni adalah trilion. Okay, tak perlu kita tengok nombor yang panjang ni. So benda yang common dalam prefix ni, okay, saya tanda macam giga 10 kuasa 9, kemudian mega 10 kuasa 6, kilo 10 kuasa 3. Okay, dia pun dah highlight sini. Desi jarang kita guna, senti lah. Sentimeter maknanya 10 kuasa 2 negatif 2 meter. Milimeter 10 kuasa negatif 3. So micro dengan last sekali adalah nano. Micro 10 kuasa negatif 6. Okay. Kemudian kalau nano 10 kuasa negatif 9. Sekarang banyak discuss tentang nanoteknologi kan. Okay. So nanoteknologi maknanya dia buat kajian tentang benda yang sangat halus. Okay. Kalau macam di dalam kilang industri, dia orang banyak guna mikro dah. So contoh macam plastik bag kita guna tu, so dia dah sampai level ni, mikro. So dia sama tebal ataupun ada yang lagi nipis daripada rambut kita. Okay. So dalam industri banyak guna mikro. Okay. Kalau macam bioteknologi, kita banyak guna nano, sel. So ni kita dah masuk exercise kat sini. Write this value into the scientific notation. So kita tukar nombor yang panjang ni dalam bentuk scientific notation. So kita kena kira lah berapa kosong kat sini. 3, 6, 9, 12, 15. Okay. 18, 21, 24. So 7.04 darab 10 kuasa 24. So kalau nak senang, masukkan dalam kalkulator. Okay. So kalau macam ni, yang pertama ni kita tahu dia akan mula dari sini, titik dia. Okay. So kalau macam ni kita akan nampak 6.35 kan. So kita kena kira daripada sini. Maknanya ni 1, 3, 5, 6, 9, 12. 6 point, oh 1 ni 4. Okay. Tambah satu lagi, saya tertinggal. Ni 1, potong dulu Ni jadi 4. 4 tambah 3, 7, 10, 13. Jadi 6.35 darab 10 kuasa negatif 13. So better masukkan kalkulator lah supaya senang nak kira. Kalau kita guna mata, susah lah nak nampak. Okay, walaupun senang jugalah kalau kita biasa praktis. So ni 2 campur 3, 5, 8, 11. So kita kena bundakan siap-siap kan. Sebab kita nak 4.57 darab 10 kuasa 11. So unit dia kena letak lah meter. So ni kg. Kemudian meter per second kuasa 2. Okay, jawapan dah dekat bawah ni. Express the following using prefixes. 10 kuasa 6, 5 megameter. Okay. 10 kuasa negatif 9 nano kan. 119 nano second. 9 darab 10 kuasa 6. Ini microgram. Okay. Nano 10 kuasa negatif 9. Micro 10 kuasa negatif 6. So 9 micro. Okay, absolute error kita boleh skip sebab ni kita jarang guna. Tapi boleh baca lah dia punya teori dia. So sebenarnya absolute error ni cara kita nak kenal berapa jarak antara jawapan yang kita nak dengan jawapan yang kita dapat. Kita nak 50, tapi jawapan kita contohlah 49.9. So error ni jarak dia. Berapa jarak dia? 0.1. Kan? Kalau nilai error ni kecil, maknanya nilai kita ni acceptable lah.
Okay, tu teori dia. So kita nak 50 suhu dia. Okay, kita dapat 49.9. So okay lah kalau error kecil. Kalau error dia besar, contoh 10 error, so kita akan tahulah maknanya temperature kita ni ada something wrong kat industri. So relative error macam dalam case ni kita susah nak baca sebab kecil sangat. Dia pun dah highlight kan, suitable for high error. Macam ni error kita 0.1 je. So kalau kita guna error, absolute error untuk ukur dua jenis ni, error ni, satu jenis error ni, so lagi mudah nampak. Kalau relative error ni untuk nilai yang besar. Okay, 100 ke 85. Okay, so contoh dia adalah kita dapat 90. So kita punya target kita nak 50. So kat situ ada jarak kan, 40. So 40 bagi dengan 50. Ini pun kecil juga tapi boleh nampak lah, 4 bagi 5. So jarak dia besar, ada beza 40 kat sini error dia. So kita boleh pakai relative error. Kalau error yang kecil kita pakai absolute error. Okay, teori dia. So unit conversion nanti kita akan tengok. Cara unit conversion ni sebenarnya kita akan guna kaedah potong-potong lah, kalau saya nak mudahkan sebut. Contohnya saya nak tukar 1 kg kepada gram. Kalau orang yang biasa guna memanglah nampak 1 kg ni jadi 1000 gram. Tapi kaedah dia sebenarnya kita kena buat macam ni. 1 kg kita buat dalam bentuk pecahan. Kita matikan unit kg ni adalah kita letak conversion dia kat bawah. 1 kg 1000 gram. So kita akan dapat matikan kg, baru kita dapat 1000 gram. Okay, contoh yang ni mudah. Kalau contoh jam, kita kena buat lagi penting lah, kita kena buat cara potong-potong ni supaya kita nampak. Contoh 20 jam. So kita nak dapat dalam second. Okay, kalau sekali nampak ni susah lah kita nak bayangkan. So kalau kita guna dah potong-potong ni, kita nampak. Lagi senang kita nak potong dia ataupun nak kira dia. 20 jam. So benda yang nak potong ni syarat dia mesti ada atas dengan bawah. Maknanya yang atas ni kira macam darab lah, bawah ni kita bahagi. So bila dia kg ni bahagi dengan kg, baru dia mati kan. So kita kena nak letak benda kita nak matikan tu, conversion ni kita letak kat bawah. 1 jam 60 minit. So baru hour ni boleh mati. Lepas tu kita nak matikan minit kita, sebab kita nak dapat jawapan dalam second. So 1 minit 60 second. So yang ini akan mati pula Okay, kita boleh tukar color pen ni. Minit ni mati pula kat sini. Baru kita dapat jawapan dia. Okay, so ni boleh guna kaedah potong-potong tadi which is greater 45 kg or 4500 gram. So macam ni kita kena tukar. Cara paling senang kita tukar ni kepada kg. 4500 gram darab. So kita nak matikan gram. So 1 kg 1000 gram. Gram letak bawah. So 4500 jadi 4.5 kg. So 45 kg yang lebih besar Ni salah ni, jawapan ni terbalik. Okay, 45 kg lebih besar daripada 4500 gram.